Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 19 Mei bersama saya Hazam Mokhtar. Ketua Angkatan Muda Keadilan Akmal Nasir berkata PKR perlu mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan yang berpotensi mengkhianati parti. Memetik wawancara di sebuah portal, beliau berkata perkara ini bagi mengelakkan parti itu berdepan dengan ahli yang hanya menggunakan parti sebagai kepentingan diri sendiri, terutamanya pada PRU 15 yang akan datang. Beliau berkata masih banyak pembersihan yang perlu dibuat PKR supaya apabila tiba pada pilihan raya akan datang, mereka yang berkepentingan ataupun yang ingin gunakan taktik percaturan lawan dapat dielakkan. Terdahulu, kerajaan PH runtuh pada akhir Februari lalu selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin membawa Bersatu keluar dari gabungan itu dan bergabung bersama 10 MP PKR yang berpaling tadah yang diketuai oleh bekas Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Dua bekas adun PKR di Kedah yang menyokong Perikatan Nasional dijangka dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri di bawah pentadbiran Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Menurut sebuah portal dengan memetik sumber, Wakil Rakyat Lunas Azman Nasruddin berkemungkinan memegang portfolio pertanian dan industri asas tani, pengangkutan dan pembangunan insan negeri. Sementara itu, adun Sidam Dr. Robert Ling Kui Yi dijangka memegang portfolio perumahan, persekitaran dan urusan masyarakat Cina Siam. Fahamkan barisan Exco Kerajaan Negeri akan dianggotai 11 ahli merangkumi PAS 4, Bersatu 3, Bebas 2 dan UMNO 1. Polis Diraja Malaysia telah menubuhkan pasukan khas bagi mengesan individu yang melakukan pergerakan rentas negeri tanpa kebenaran untuk menyambut Aidilfitri. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu berkata pasukan khas yang turut dianggotai Angkatan Tentera Malaysia itu ditugaskan untuk melakukan pemantauan di kawasan perumahan dan kampung di seluruh negara. Dalam pada itu, Abdul Hamid berkata orang ramai yang ingin melakukan pergerakan rentas negeri perlu mempunyai alasan munasabah serta mendapat kebenaran pihak polis terlebih dahulu. Sebelum ini, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan kompaun boleh dikenakan oleh PDRM ke atas individu yang ditahan kerana merentas sempadan negeri tanpa kebenaran. Perbicaraan kes bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi akan disambung semula 15 Jun ini. Kali terakhir prosiding perbicaraan kes Presiden UMNO itu adalah pada 6 Mac lepas dan sepatutnya bersambung pada 23 Mac lalu, namun tertangguh akibat pelaksanaan PKP. Ahmad Zahid berhadapan 47 pertuduhan, 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram jutaan ringgit milik Yayasan Akal Budi. Sementara kes bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansor dan juga didakwa menerima rasuah 2 juta ringgit daripada seorang ahli perniagaan akan disambung pada 29 Jun ini di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Pada 14 Oktober tahun lepas, Mahkamah Tinggi memerintah Tengku Adenan untuk membela diri atas pertuduhan selepas pendakwaan berjaya menimbulkan prima facie dalam kes tersebut. Kita beralih ke berita sukan. Kerajaan bersetuju memberi kelonggaran khas kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk menjalankan sesi latihan serta persiapan bagi program Road to Tokyo 2020. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan hari ini. Beliau berkata sesi latihan bagi program yang melibatkan seramai 265 individu termasuk 57 atlet itu bagaimanapun akan dijalankan di 3 kem latihan berpusat yang ditetapkan iaitu di Kompleks Sukan Bukit Jalil, Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara dan Pusat Latihan Perayu Layar Kebangsaan Langkawi. Menurutnya, kelonggaran itu dipertimbangkan kerana mereka akan mewakili negara untuk Kesukan Olimpik dan Paralimpik di Tokyo yang dijangka berlangsung awal tahun depan. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal, Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.